Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal 'azizul hakim. ضرب لكم مثلا من أنفسكم ada tiga tempat berdengung, ya, ada tiga tempat berdengung. Jadi disitulah orang yang taranum dia mengambil peluang untuk berlaku itu daripada tempat yang dengung, betul? Ya. Jadi kita ada mim berjumpa mim utama silai, idgham utama silai. Kemudian kita ada tanwin berjumpa mim idgham ma'al gunnah ataupun idgham naqis, ya. Kemudian kita ada nun mati berjumpa dengan fa, ikhfa, ya, ikhfa. Jadi tiga-tiga ni didengungkan, dan sekurang-kurang dengungkan dua harakat. Kadang-kadang sekurang-kurang dengung ialah dua harakat. Kalau kurang tak ada lari makna, cuma kita tu dianggap kurang fasih membaca, ya, kurang fasih membaca. Dan bila orang menjadi makmum tu dia jadi tak berapa, dia jadi tak berapa, dan jadi makmum tu dia jadi tahu sikit. Kecuali kalau dia pun tak dia berdengung lain lah. Kalau dia itu yang dia berdengung, dia jadi terasa tahu, mengapa laju lesho dia rasa ada. Jadi itu maknanya cacat sikit, ya, cacat sikit, ya, insya-Allah. Daraba lakum mathalan min anfusikum kalau nak tamat 30 juzuk ni dah habis dah. Tak kira dah dengung, tak payah nak lepaskan 30 juzuk dah. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum
Betul, mula-mula mim mati, lepas tu nun mati, mula nun mati, lepas tu ba mati. Lepas tu kalau sama-sama mati, tak apa dah. Dia tak timbul dengung lah. Yang dengung tu itu je, nun mati dengan mim mati. Ada. Jadi lepas cerita nun mati, mim mati tu kan, barulah cerita masalah panjang pendek mad. Ya tak? Masalah mad. Tapi sebelum cerita nun mati, mim mati, cerita juga masalah makhraj. Itu tempat kedua huruf membetulkan ya tak, fonetiksnya ya. Itu maknanya bidang-bidang ilmu ya, bidang-bidang ilmu tajwid ya, memperindahkan bacaan. Itu maksud tajwid. Tajwid itu makna memperindahkan bacaan. Faman yahdi man adalla Allah, mutamasinain ya, idgham mutamasinain yang melibatkan kita kata nun mati berkumpul dengan nun yang hidup selepas ya, insyaallah. Itu sedikit sebanyak ulang kaji dari sudut tajwid. Tajwid ini sebenarnya ulang kaji. Kadang-kadang kita mengamalkannya tapi tak ingat hukumnya. Maksudnya kadang-kadang kita mengamalkannya tetapi kita tak ingat istilah. Tak apa. Mengingat istilah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada lah seorang dua yang ingat di satu-satu qaryah tu, maka tak berdosa lah. Ya tak? Sebab mengingatkan hukum tu, nama hukumnya mutamasyilain ke mutadarisain ke, itu fardu, tapi fardu kifayah. Kalau kita tak ingat pun tak apa, sebab ada orang lain ada tolong ingatkan. Tapi mengamalkannya fardu ain. Mengamalkan dengung itu, ya tak? Mengamalkan maknanya tebal nipis itu fardu ain. Ya, itu bila sebab pasal fardu ain, sebab semua orang baca Quran. Bila baca Quran, dia kena amalkan walaupun dia tak ingat. Ya, walaupun dia tak ingat hukum tu, ya, tak ingat hukum tak apa, tapi dia baca ni mesti berdengung punya. Dia baca ni mesti tebal punya. Itu cukup dah tu. Itu sebagai fardu ain. Untuk menghafal dan mengingatinya itu hukumnya fardu kifayah. Ya, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi benda tu kalau diseladu akhirnya diingat ya, insyaAllah. Apa yang saya tadi? Kemudian kita masuk kepada kosa kata perbenaran. Orang dulu kata perbenaran kan? Orang kemudian kata kosa. Nah, kosa kata. Orang perempuan gelap tidak tu, tak pasal lampu tu. Tidak tinggi makamnya. Martabat itu beda. Bukan perisau bila gelap tu. Min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Ayat semalam lah, di antara tanda kebesaran Allah itu ialah tidurnya kamu di waktu malam dan siang. Jadi itu sahaja dah usik dah. Kalau boleh bahasanya elok pasang lampu, pasal nak pakai lama nak pakai lama mata tu. Dan kosa katanya ialah yang berlaku daripada apa? Bada'ah maknanya apa? Bermula ya tak? Bada'ah maknanya bermula. Itu bada'ah ya. Misalnya kita jumpa ayat Bada'al Islam ya tak? Bada'al Islam telah bermulakan Islam ya. Tapi kita kata di sini yang mana, kalau di sini kita kata Allah itu dialah yang yabda'ul khalq. Dialah yang memulakan ya. Dialah yang memulakan. Ini kita dah baca dah ayat ini Bada'ah ya, memulakan al-khalq, makhluk ini ya. Dia yang memulakan makhluk ini. Kemudian kita dah baca bahawa Allah juga yang mematikan al-mumit, al-mumit yang dikatakan yuhyi wa yumit. Kemudian thumma yu'id. Dulu kita dah sebut aid kan. Apa makna aid? Kembalikan. Idul Fitri kan ya, Idul Fitri maknanya kembali. Jadi asalnya kosa kata ataupun akar kata ni adalah ada ya, ada maknanya kembali dia ada ya, kembali dia ada. Kalau mengembalikan ada yu'idu. Kemudian Allah itu menambahkan dengan kan. Allah jugalah yang mengembalikan manusia yang mati
hidup semula. Itu maknanya. Jadi sebab itu kita ada baca dalam Asmaul Husna itu Al-Mubdi'ul Mu'id, Al-Muhsin, Al-Mubdi'ul Mu'id, apa nama itu? Al-Hayyul Qayyum. Ya, Mubdi'u Mu'id. Allah Ta'ala itu Mubdi', Allah Ta'ala itu Mu'id. Dia memulakan, dia mematikan, Muhyi, Mumit, mematikan, wa Mu'id, dan dia mengembalikan. Jadi soal menghidupkan balik, mengembalikan balik, ini ahwan. Ahwan maknanya daripada hawwin. Tuan ingat dalam doa kita kan, hawwin alaina fi salam. Hawwin itu maknanya mudahkan. Mudahkan, hawwin daripada hayyin. Ya, daripada hayyin, hayyinun bahwa alaihi hayyinun, hawwin, mudahkanlah kami ya Allah fi sakarat al-maut, berdepan dengan kematian itu, biarlah kami ini mudah. Daripada hawwin itu disebut ahwan. Ahwan itu lebih mudah, superlatif, ya, superlatif ataupun komparatifnya lebih mudah, easier, more easier, ataupun kita kata easier, lebih mudah. Kalau tak betul orang dulu apa ya, grammar orang putih ni awak dah tahu apa juga mesti kan. Ada guru bahasa Inggeris ada 5-6 orang sini. Pada New Zealand pun ada. Jadi mana situ jiran kita ni guru bahasa Inggeris, ya, master English, keluaran New Zealand, ya, alhamdulillah. Jadi ahwan, ya, lebih mudah. Dia sebenarnya daripada hawwin. Kita doa tu mudahkan fi sakaratil maut, hawwin alaina fi sakarat. Daripada hawwin dimula ahwan. Maka mengembalikan benda yang sudah ada, yang sudah tercipta, mengembalikan benda yang sudah roboh lalu dikembalikan, maknanya struktur ada, bahan-bahannya ada, itu lebih ahwan. Itu lebih mudah daripada asalnya langsung tak dapat. Maknanya start from zero kan, maknanya mula daripada kosong langsung tak dapat. Ini dia ada, ya tak? Ada, manusia tu ada, tulang-tulangnya ada, penconotnya ada, dibagi penconot, ya tak? Ajbuz zanab, dalam hadis disebut ajbu zanab. Zanab ni ekor, zanab ni ekor, penconot tu lah. Ajbu zanab, ujung tulang pungkong. Ujung tulang pungkong ada, pencolot kata orang Perak. Jadi tak hancur. Itu tak hancur. Disebut dalam hadis tak hancur. Penconot tu maknanya di ujung ni belakang, kan? Ada satu yang akan kekal sebesar biji sawi. Dan memang orang saintis ni dia dapat tahu tu, dibacanya hadis itu, dia mengkorek lah. Kemudian dia ambil kata tu, dia ambil, dia membuat kajian lah. Dan dia mencuba rosakkan dan binasakan dengan maknanya kursi yang besar berpetan untuk dia menghentak. Tak hancur. Kemudian dia memasukkan dalam boiler. Dia dah masukkan dalam boiler, panaskan sepanas-panasnya, tak hancur. Jadi bergundunglah. Kata Nabi itu sungguh bagai dikata rupanya ajbuz zanab itu kekal. Jadi dari situlah manusia itu akan dibangunkan, dibangkitkan, dan itu ahwan, lebih mudah kepada Allah Ta'ala. Baik, walahul mathalul a'la. Mathal ni misal kan? Melayu kata mathalan, misalan, perumpamaan. Payahlah kita nak buat perumpamaan Allah, sebab Allah itu mathalul a'la. A'la maknanya yang maha tinggi. Susah nak buat perumpamaan. Saya letak seorang pelari darjah 6 di samping seorang pelari kejohanan dunia. Kita nak letak, susah kita nak letak. Walam yakun lahu kufu, walam yakun lahu kufu, tak ada kufunya seorang pelari yang menang, ya, sokan di sekolahnya, dia ni darjah 6. Untuk kita letakkan standard dia seorang dengan seorang pelari Olimpik, apatah lagi Allah.
Ya, apatah lagi Allah walahul mathalul a'la. Allah itu masalah perumpamaannya lebih tinggi. Tak upaya lah, ya, tak upaya lah kita nak buat perumpamaan bagi Allah, sebab baginya mathalul a'la, suatu perumpamaan yang lebih tinggi, fis samawati wal ardi, di langit-langit dan juga di bumi. Sebab huwal aziz, sebab huwa al-aziz. Apa makna aziz? Gagah, perkasa, yang tak dapat dikalahkan. Itu maknanya al-aziz, yang gagah, yang perkasa, yang tak dapat dikalahkan. Itu maknanya aziz, ya. Sudahlah dia gagah. Ada orang tu gagah tapi kurang hakimnya. Kalau manusia itu, kalau aziz dalam arti kata dia gagah tapi kehakimannya kurang, tak berapa cerdik, tak berapa cerdas, ya, tak berapa lah, IQ-nya tak berapa. Ya, orang yang aziz itu kalau di sebuah manusia tak berapa sangat IQ-nya. Kalau sudah tinggi IQ-nya, kurang pula aziznya. Jadi kalau kita tengok orang yang genius, pada botok kan, cerdik apa semua tu, aziznya kurang pasal dia banyak menghadap kan, menghadap hotel ke buku ke apa, jadi aziznya dah kurang, gagah kurang. Tapi Allah, dia boleh makna kedua-dua dia sekali. Allah tu boleh kedua-duanya, antara sifatul jalal dengan sifatul jamal, sifat keagungan dengan sifat keindahan, bergabung menjadi sifatul kamal, menjadi sifat yang sempurna, perfect. Ya, in attribute, maknanya sempurna dari sudut sifatnya, pasal ada padanya aziz, dalam masa yang sama ada padanya hakim. Nisbah manusia, kalau dia sudah aziz, gagah, dia susah mempunyai kehakiman, IQ-nya kurang. Dan kalau dia IQ-nya tinggi, hakimnya dia, tapi kurang pula aziznya. Ya tak? Kurang pula aziznya, kurang bersenang, kurang apa, ya tak? Pasal dia IQ dia banyak di sini je, ya, dia banyak di sini saja. Tapi Allah bergabung baginya dua-dua sifat ini menjadilah dia sifat kamalat, ya, sifat kesempurnaan. Ya, kita kata aziznya Allah untuk mencipta balik, aziznya Allah, gagahnya Allah untuk mencipta balik segala yang fana. Ya, segala yang fana itu aziz bagi Allah, gagah bagi Allah untuk mencipta. Dan hakim bagi Allah, bijak Allah nak mencipta yang mana dulu. Ya, dari mana Tuhan nak mula cipta itu, dari mana asalnya, ya, dari mana? Roh ke jasad ke, ataupun jasad ke, itu baru roh ke. Lalu nak disebut apa dulu? Mula disebut tulang-tulang. Ya ayatuhal idham al-bariyah, ya, wahai tulang-tulang yang sudah puput, bangunlah kamu. Kemudian dipanggil pula luhum, ya ayatuhal luhumul faniyah, wahai segala daging-daging yang sudah binasa, qumu ila Allah, bangunlah kamu kepada Tuhan. Jadi bercantum. Ya, bila bercantum barulah ditiupkan merah. Baik, itu kosakata dan perbandaan. Kita jumpa perkataan a'la. Apa lawan a'la? Asfal. Lawan a'la ialah asfal ataupun adna. Ya, sebelum ni kita dah baca fi adna al-ard. Ya dah, fi adna al-ard, di tempat yang paling rendah. Jadi boleh adna ataupun asfal. Asfal lebih mudah kita ingatlah, sebab kita baca ayat summa radadnahu asfal, kami kembalikan dia menjadi serendah-rendah kejadian. Dia asfala safili ataupun asfal dia mudah kita ingat, yang paling rendah. Ada perkataan nak tanya di situ, ya, 27. 28 pula Daraba ni sebenarnya dengan makna mathalan. Ya, daraba ni dengan makna mathalan. Misalnya kita jumpa ayat wadrib lahum masalan. Umpamakan bagi mereka suatu misalan. Ashabul qaryah, misalnya suatu kampung, il arsalna ilaihim
bagaimana kita arsalna ilaihim musnain kan. Ketika mana kampung itu kami hantar 2 orang pesuruh Allah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahumul mursalun. Ketika datang kepada mereka utusan-utusan. Jadi di sini kalau di sana kita ada wadrib lahum mathalan, umpamakan kepada mereka satu misalan. Di sini daraba lakum masalah. Orang-orang Quraisy tak boleh nak terima, tak boleh nak terima. Macam mana mereka yang sudah mati boleh dihidupkan? Jadi dia cuba letak sifat Allah tu macam sifat makhluk. Makhluk tak upaya menghidupkan orang yang mati. Lalu mereka cuba nak letak Allah itu macam makhluk, tak upaya. Jadi maknanya di situ ini Allah nak jawab ragu-ragu mereka itu, ya tak, keraguan mereka itu. Lalu Allah membuat perbandingan. Kamu dengan hamba-hamba kamu tu sama tak? Mana tak sama? Jadi takkan kamu nak samakan diri kamu dengan aku, iaitu Allah lah. Kan? Kamu dengan hamba-hamba kamu tu sama tak? Mana boleh makan lain-lain. Kadang-kadang orang gaji kan, musim-musim kita buka puasa, masa kalau tak puasa memang kadang-kadang makan tu hasil orang gaji. Kita makan dulu, dia kemudian dia pula macam nak, maknanya nak menghormati kita, dia tak maulah kata makan-makan katanya, so kita makan dulu. Atau kalau puasa kan ke di antara kehendak puasa tu kena cepat berbuka. Takkan tak makanlah kata kan. Tak boleh makan kata kan. makan. Orang Indonesia macam mana? Kalau tak boleh berteruk ya. Teruk gitu kan. Sebab kemudian ni yang kerja-kerja bangunan tinggi-tinggi teruk gitu kalau tak ada. Sebab itu sekarang ni agak lumpuh industri pembinaan di sini, lumpuh pasal dia membalik. Dia membalik, ayo berhentilah kerja. Berhentilah kerja. Demo yang boleh jemur panen tu tak? Kita ada juga bukan tak ada. Mak saya meninggal dia, ya Allah, dia tak ada nak duduk dengan kami, terus yang ambil Indonesia. Dah daripada tahun 94 sampai sekarang udah jaga Indonesia mak. Mak jaga Indonesia. Penambahan ke dengan an sesaja. Kalau bila mak panggil kata tak ada yang bersahutan. Bersahutan nyaut mak bersahutan. Jadi kadang-kadang bila kami tak balik, mak terasa kesunyian. Ke dengan an tu mesti ada. Ya Allah, ya tak usah mak cakap perak dia. Ya pasal dah demo berdua je beranggur-anggur kan. Dia tak ada orang lain kan. Atau orang Indonesia, orang bahasa macam kau boleh kira dia tak? Katanya kan, longkangnya mau disikat. Longkangnya mau disikat. Apa dibuat kamu nyikat longkang? Sikat tu cuci dia mana? Sikat tu cuci. Ini perumpamaan ni. Perumpamaan ni Allah buat perbandingan. Mathalan min anfusikum. Jadi halakum mimma malakat aymanukum. Ada tak pada kamu itu apa yang dimiliki malakat? Malakat itu milik oleh tangan-tangan kamu. Aiman ni tangan kanan. Jadi ini sebenarnya kinayah, simbol kepada seorang tuan memiliki hamba. Ya, seorang tuan yang memiliki hamba, sama ada hamba itu hamba tebusan ataupun hamba itu hamba keturunan. Jadi kata Allah, aku nak buat perumpamaan bagi kamu. Kamu ada tak hamba? Halakum mimma malakat aymanukum. Kamu ada tak hamba? Jadi hamba itu disifatkan sebagai malakat, apa yang dimiliki, apa yang disebut bukan man. Kalau man itu untuk yang bernyawa, ma ni untuk benda. Hamba itu disifatkan bagaikan benda. Ya tak? Yang boleh dipindah bandar, yang boleh diambil, yang boleh dijual, yang boleh kita kata dipindah bilik bila meninggal. Dan tak pakai man, dia panggil malakat. Malakat tu malaka, milik. Apa yang dimiliki oleh tangan-tangan aiman. Aiman ialah tangan kanan.
simbol kepada kuasa. Hamba-hamba yang di bawah kuasa. Apa lawan Aiman? Lawan Aiman Aisar. Lawan Aiman ialah Aisar. Kiri dipanggil Aisar. Jadi Aiman Aisar. Kamu ada tak malakat Aiman itu? Ada tak hamba-hamba yang kamu milik di bawah kuasa kamu, tangan kanan kamu? Jadi adakah kamu anggap mereka itu syuraka? Syuraka itu daripada syarikat. Syarikat itu maknanya milik bersama. Kamu ingat kamu sama tak dengan hamba? Syuraka daripada syarik. Daripada syarik, jadi syuraka macam alim, ulama, jahil, juhala, syarik, syuraka, plural, dipanggil broken plural dalam bahasa Arab. Dia ada jamak, dipanggil jamak taksir. Jamak taksir boleh diterjemah orang putih, dia kata broken plural. Jadi maknanya syarik, jamaknya syuraka, alim, ulama, fakir, fuqara, jahil, juhala, syarik, syuraka. Jadi syarik ialah rakan kongsi. Apa kamu anggap bahawa hamba-hamba yang kamu miliki itu rakan kongsi? Sama level? Sama level? Itu yang dikatakan di situ sawa. Itu yang digunakan kalimat sawa. Apakah sama level? Fima razaqnakum. Apa kata razaqah? Rezeki. Dan sudut rezeki sama tak antara hamba dengan merdeka? Tak sama. Tak sama kan? Tak sama. Jadi bagaimana kamu cuba nak samakan aku dengan kamu? Kamu memang tak boleh menghidupkan yang mati. Aku jangan disamakan. Kamu dengan hamba kamu pun dah tak sama. Fa antum fihi sawa. Apa makna sawa? Sama. Orang Bangladesh kerja di Saudi. Nano sama-sama. Sama-sama. Kita sama-sama. Dipakai di bahasa Arab tu kita ikut tune. Sawa-sawa. Sawa-sawa tu sama-sama. Arab mana ada kata-kata bergantung sama-sama. Itu tak ada. Tapi tak cakap Arab juga. Anda sawa-sawa katanya kan. Saya dengan awak sama-sama katanya. Jadi dipakai di bahasa Arab tapi ikut ragam bahasa bahasa ibu dia bahasa ibu dia. Jadi kita pun ada juga kadang-kadang kalau dah pelat pekat tu, dia pelat pekat Kelantan. Dia pun bila ustaz tanya min aina anta, dia kata jitu min biladin ba'idin. Dia kata apa bagi daripada negeri yang jauh kan, bilad negeri ba'id jauh. Dia siap dengan tanwin dia sekali biladin ba'idin kata kan. Arab kita terdiam kejap jadi makna dari situ kita kata bahawa bagaimana kamu nak sama. Kamu takut ke? Takhafunahum. Khaf. Khauf. Takhafu itu daripada khauf. Kamu takut kepada hamba kamu. Mana pula takut kepada hamba? Jadi aku ni Tuhan ingat takut pada kamu ke nak menghidupkan balik kamu? Tak ada. Kamu sesama kamu memang ada perasaan takut. Tapi kamu dengan hamba, takhafunahum. Apakah kamu takut pada mereka? Kafifatikum anfusakum. Sebagaimana ka itu sebagaimana ataupun seperti ka itu kafifatikum, seperti takutnya kamu terhadap sesama kamu. Tak ada. Hamba tu disuruh sama. Hamba tu yang ada pada dia ialah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Yes sir, alright sir, I'm your obedient servant sir. Baik dah tuan. Yes sir. You baik dan saya dah yang menurut perintah. Itu mana ada no sir? Tak ada. Yang ada yes sir, alright sir, I'm your obedient servant sir. Dia asal putih. Mana Pak Zali? Ada Pak Zali tu. Pak Zali dulu dulu. Baru ni ada seorang Pak Zali meninggal asal putih di Belah Tambu. Nombor dia 1058. 1058, umurnya 86 Pak Zali.
nama dia lah. Tapi dia duduk kan bagaimana dia perang dengan orang putih tu. Tapi maknanya dia pernah di Singapura juga. Pernah di Singapura juga. Dia orang lagu kata orang lagu dia macam keras badan dia. Gitu eloknya. Jadi maknanya di situ aku tak. Itu ka tu seperti ya. Ka tadi seperti. Apa saya nak kait tadi? Teringat ya? Banyak sangat. Seperti takutnya kamu akan diri kamu dah. Jadi maknanya hamba ni mana pula maknanya Tuhan. Tuhan tu takut kamu. Tak hamba dia takut Tuhan. Baik Tuhan. Dia tak. Baik Tuhan. Baiklah Tuhan. Dia tak. Takut-takut Haji Bakhir pun lagu lagi takut. Dia tak. Baik cik. Baik cik. Kenapa bodoh cik? Kena dia bodoh kan tak? Itu. Ini kan hamba dia tak. Lagi dia kena terkit solat. Abdul Wahab sengking waktu kan. Apa hantar payung kerja dekat. Kata demikianlah. Kata nufassir tafsir ya. Orang kita selalu sebut tafsir. Jadi cuba ikut fassala yufassilu tafsir. Fa'ala yufa'il taf'il. Taf'il. Rattalan yurattilu tartil. Qaddama yuqaddimu taqdim. Fassala yufassilu tafsir. Selalu orang sebutkan secara tafsirnya, secara terperincinya. Demikianlah mufassilul ayat. Demikianlah kami memperincikan lagi ayat-ayat tanda-tanda kebesaran, signs of creator. Ialah tanda-tanda kebesaran itu liqaumin ya'qilun, bagi kaum yang mahu menggunakan akalnya. Dari situ barulah dia rasa dia lemah dibandingkan dengan Allah yang gagah perkasa. Barulah dia tahu bahawa Allah itu membawa rahmat dan dia itu sebenarnya menumpang rahmat Allah. Dan itulah barulah dia tahu bahawa dia itu serba kerdil dibandingkan Allah itu yang maha besar. Jadi di situlah akal digunakan sebagai fakulti untuk memahami Allah Ta'ala dan sifatnya, ya, untuk memahami Allah dan sifatnya dan kejadiannya, ya. Tapi tuan-tuan dan puan, bukan semua orang takut ke Tuhan, ya. Bukan semua orang takut ke Tuhan, ya. Ada pula yang tak takut ke Tuhan. Bagaikan Tuhan, tiba-tiba Tuhan pula takutkan hamba. Padahalnya kamu kata tak maunya hamba itu takutkan Tuhan. Tak maunya, tidak, hamba itu, tak maunya Tuhan itu takutkan hamba. Mesti hamba yang takutkan Tuhannya. Begitulah kamu jangan berani dengan Tuhan. Kamu itu kan hamba. Tapi orang yang tak takut Tuhan itu disebut ittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum. Orang yang tak takut kepada Tuhan, bagaikan hamba yang tak takut Tuhan ini, katanya bali taba'al ladzina zalamu ahwa'ahum. Bahkan manusia ini, dia bukan takut pada Tuhannya. Ittaba' tabi', apa nak tabi'? Ikutkan. Orang kata tabi'in, mengikut tabi'in, ya. Tabi'in itu mana mengikut tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang jumpa sahabat beriman dan mati di dalam iman. Itu ialah makna kita kata tabi'in. Pengikut selepas itu dipanggil tabi'in. Daripada taba'a timbullah ittaba'a. Dan dalam surah Yasin kita ada ittabi'u, ikutlah. Jadi bila ikut, depannya ada pemimpin, ya. Bila ikut, depannya ada pemimpin, ya kan? Bila sebut ada pengikut, ada pemimpin. Sudah. Jadi mereka ini menjadi pengikut, ya, alladzina zalamu, kepada pemimpin yang zalim. Pemimpin yang dikatakan zalamu ahwa'ahum bighairi ilm, tidak telah menzalimi ahwa. Ahwa ni jamak kepada hawa. Hawa nafsu dah, ya, hawa nafsu. Jamak hawa ialah
ahwa, jamak tu plural ni, jamak tu yang plural. Jadi hawa, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, ya. Jamaknya ialah ahwa. Jadi orang yang zalim itu ialah orang yang mengikut hawa. Ahwa bi ghairi ilm. Tanpa ilm, tanpa ilm. Sebab itulah yang jadi banyak kezaliman itu puncanya antara lain, puncanya antara lain ialah kerana tak ada ilmu. Maka dia banyak buat benda yang tak kena. Sebab yang dikatakan zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi yang jadi itu puncanya kerana tidak ada ilmu. Kerana tidak ada ilmu, jadi dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang dikatakan alladzina zalamu ahwa'ahum, ialah telah menzalimi oleh mereka itu akan diri mereka, akan hawa nafsu mereka tanpa sebarang ilmu. Jadi orang kalau sudah mempertuhankan hawa nafsu, sudah payah. Tuhan kata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu tengok orang yang telah mengambil Tuhan-Tuhannya ialah hawanya? Ya, bukan nama orang Hawa. Jadi Kak Abu jangan kecil hati. Ada orang Kak Abu di belakang jangan kecil hati. Itu Hawa dengan ha. Itu Siti Hawa. Dia ha pedih. Yang hawa nafsu ni ha simple. Ha simple. Orang betul lama kata simple. Simpoi, ha simpoi. Sini kata simple. Sini bahas nilai sikit. Jadi maknanya kita kata orang yang mempertuhankan hawa nafsunya itu susah lah kita nak buat. Maka Tuhan kata faman yahdi, siapalah yang boleh memberi hidayah dan petunjuk. Man yahdi, siapa yang boleh memberi hidayah dan petunjuk. Orang ni kalau dah ikut hawa nafsu payah nak dapat petunjuk. Man adallahu, orang yang telah disesatkan akan dia oleh Allah. Orang yang sesat dia panggil apa? Dal. Kalau dah ramai dali ataupun dalu, jadi asalnya dalal. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Telah menyesatkan akan dia, adalla yudillu. Adalla telah kan, ada dengan kan. Jadi ambil alif di depan, lalu kemudian ada syaddah lam. Adallallah maknanya telah menyesatkan. Adallallah, orang yang telah disesatkan Allah itu, maka siapalah yang boleh memberikan hidayah. Dan di akhirat esok wa ma lahum min nasir. Nasir, apa makna nasir? Penolong kan? Nasir din kan? Penolong agama. Orang-orang Madinah itu dipanggil Ansar, penolong. Sebab kalau seorang nasir, kalau dah ramai Ansar. Begitu. Adapun mereka itu dua kabilah, Aus dan Khazraj. Gelaran Ansar itu didapati daripada Allah sendiri. Allah yang bagi dia gelaran Ansar itu. Bukan mereka menggelar diri mereka Ansar, tidak. Allah gelar diri mereka sebagai Ansar. Adapun diri mereka itu adalah Aus dan Khazraj. Maksudnya mereka itu adalah dua kabilah daripada kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Jadi malahum bin nasir. Dah betul. Tak ada siapa yang boleh menolong orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Sebab itulah tuan-tuan, musuh kita guna iaitu syaitan. Dan juga sama ada syaitan yang kasar ataupun syaitan yang halus, menggunakan hawa nafsu kita untuk menyesatkan kita. Dua-dua itu maknanya. Sebab itulah strategi 5F, 3S, film, fashion, fun, food, female, sex, sports and songs. 5F, 3S ini digunakan, termasuk food, makanan. Jadi kita jangan nampak bahawa adanya McDonald, adanya KFC itu sebenarnya tak ada kaitan tak ada mengait dengan makna musuh yang menguasai. Dia ada kait mengait, dia ada kait mengait dengan musuh. Ini perkataan yang kita tengok di sini, iaitu ittaba'a ahwa, kemudian yahdi. Ada orang tanya tentang perkataan. Tuan-tuan, kalau
Kalau tidak ada, kita masuk ke 3532 muka surat 2014 ya, 2014. Nah, saya memberi jaminan kalau tak sempat habis tafsir ni, kita akan sambung lagi. Tuan-tuan boleh datang kemari ya, insya-Allah di sebelah petang. Sebelah pagi tak boleh dah, norek. Jadi datang sebelah petang. Kita akan buat juga kuliah tafsir sebelah petang yang terbuka pada semua ya, sebagai utasan kita sebagai mengaji secara pondok. Dengan secara pondok ni tak ada pressure ya, tak ada pressure, jadi kita terbuka ya. Tapi nanti kita akan buat satu lagi pendekatan sistem peperiksaan tauliah bagi mereka yang berkeinginan, supaya nantinya dengan tauliah itu boleh juga kita mengembangkan sayap kita. Dan lagi satu peperiksaan persediaan untuk ke Timur Tengah ya, 2 tahun setengah begitu, untuk bagi mereka yang berminat untuk menyambung ke pelajaran. Mana tahu ya, bukan pelit, bukan gaji, begitu boleh ya, insya-Allah ya. Jadi mungkin kita kadang-kadang telah prejudgment ke ataupun telah menghukum diri kita. Taklah ya, itu sebenarnya kita hukum diri kita ya. Mana tahu tiba-tiba ambil pressure, oi cemerlang. Dia buat main ya dah. Ya dah. Ada orang begitu. Saya pun buat peperiksaan masa di atas, masa di kelas kami di dalam kontainer. Saya buat 3 set soalan. Duduk apa-apa ambil kan, tak bagi niru, buat 3 set soalan. Set A, set B, set C. Jadi dia pun duduk ramai-ramai yang rapat tu pun, yang ini set A, jadi B and C, ini dia, ini B, ini C, dia pandai benar ustaz. Tak boleh kami niru. Kenapa? Sebelah kami ni set A, yang saya B, sebelah ni set C. Kata ni arwah ni cikgu Mazin. Andai ustaz kata, ngapa? Tak dapat kita niru. Ngapa? Sebelah teman C, sebelah teman A, teman B katanya kan. Buat 3 set kan dia. Itu dah sekali lepas tu dah ustaz, aku tak boleh tidur buatnya. Bila kamu nak ada pressure kan, malam tu tak boleh tidur katanya. Dah ustaz tak payah, kami kira mengambil berkat dia. Arwah cikgu Mazin dia dah. Cikgu Mazin Taman Jasa. Itu di antara yang arwah lah. Yang terbini cikgu lah, yang terbini ustaz lah, Ustaz Zabidi ya, yang terbini Ustaz Zabidi. Itu semua kita dulu tu orang ngaji tu ya. Alhamdulillah. Baik, jadi kita dah habis di situ. Sekarang kita nak masuk ke nota 353 dulu ya. Ada apa-apa nak tanya? Ada semalam ada 2 soalan kan. Satu iaitu dikata salah seorang daripada kawan saya mengikut katanya tariqah Naqsyabandiyah. Gurunya adalah maknanya dia mengikut tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, dan dia ada gurunya, dan gurunya kata bahawa sebenarnya dia telah melihat apa yang ada dalam Lauh Mahfuz. Jadi kalau itu gurunya lebih tinggi daripada maqam Nabi Muhammad ya. Jadi sebelumnya Nabi Muhammad pun tak dapat tengok Lauh Mahfuz. Nabi Muhammad apa dia? Loh, ya Allah. Mana yang ditengok bukan Lauh Mahfuz, tu kat boyang kan? Manggo boyang ni. Jadi bukan apa sebenarnya, jangan kita lebih tinggi dari Nabi. Sebab Nabi itu Sayyidul Anam. Ya, Nabi itu adalah makhluk yang afdalul khalqi 'ala al-itlaq. Nabiyuna, ya, Nabiyuna afdalul khalq, seafdal makhluk di muka bumi ini. Jadi malam itu Nabi sendiri pun tak dapat tengok Lauh Mahfuz. Walaupun Nabi tengok Arash, Nabi tengok kursi, tapi Nabi tak dapat tengok Lauh Mahfuz. Jadi oleh kerana itu jangan kita melampaui batas ya, jangan kita lebih daripada Lauh Mahfuz itu kan. Jadi lebih daripada Lauh Mahfuz, lebih daripada Nabi gitu ya. Anggaplah maknanya kita itu menjadikan Nabi sebagai contoh terbaik. Kadang-kadang bukan apa, guruku telah sampai kepada makam yang tinggi sehingga dia tidak wajib lagi mengerjakan yang fardu. Itu pun lagi tinggi daripada Nabi. Kan Nabi kan bengkak-bengkak kakinya solat kan. Tiba-tiba guruku tak payah solat pula dah. Kan lagi tinggi daripada Nabi ya dah. Tapi katanya guruku itu bengkak juga kakinya bukan kerana solat tapi garuk.
Jadi siapalah kita yang makamnya lebih tinggi daripada Nabi, tak payah semayang pula dah. Itu pun tak betul, itu pun tak betul. Jadi jangan kita melanggar. Contoh terbaik kita adalah Rasul. Lagi satu, lagi satu masalahnya ialah dia gunting kitab yang sama je. Quran hadis tak ada buka. Dia yang diunting kitab yang sama je. Kitab tu pula orang boleh baca terbagi-terbagi kalau orang kitab boleh baca. Jadi jangan begitu. Jangan begitu. Dia boleh berkata bahawa Ustaz, sebenarnya dalam kitab ini ada menceritakan bahawasanya zikir yang terbaik itu adalah zikir senapai. Zikir senapai. Jadi maknanya sekarang ni kita siapa pun karang kitab tak ada masalah. Tapi kita tu kan ada Quran Sunnah. Cari dalam Quran Sunnah tu mana zikir senapai. Jangan pandai-pandai. Jangan pandai-pandai nak mereka zikir senapai. Maka dalam Quran, dalam Sunnah mana ada zikir senapai? Fi kulli lamhatin wa nafasin. Setiap nafas yang keluar dan masuk itu kita berzikir kepada Allah. Ini zikir senapai ni. Dia pun pegang di tasbih. Udah seribu. Apa seribu? Subhanallah. Allah. Ada tasbih itu 33 maksudnya kan? Subhanallah. Ini kita jangan hobi itu. Jangan mereka hobi itu. Jangan. Ini semua akan jadi saksi esok ni. Tangan-tangan ini semua akan jadi saksi. Bila kita bertasbih, kita berzikir, semuanya akan jadi saksi. Jadi jangan seenaknya mereka yang bukan-bukan. Syariat ini ada tuannya. Syariat ini ada tuannya. Jangan pandai-pandai. Jangan pandai-pandai. Jadi bukan apa tuan-tuan. Banyak orang ambil jalan shortcut. Dia ambil jalan pintas. Dia dah sampai ke makam. Dia dah sampai ke isi. Katanya orang lain tu baru kulit. Katanya dah. Dia tak sedar maksudnya dah. Kalau tak ada kulit, mana datang isi ke borang dah. Tak ada. Cerita kulit, cerita isi itu tak timbul. Yang ada ialah kesepaduan antara iman, Islam dan ihsan. Kan disepadukan tiga-tiga itu. Ihsan itu tasawuf. Berkaitan dengan hati. Islam itu adalah fiqh, berkaitan dengan perbuatan zahir. Kemudian iman itu adalah tauhid, berkaitan dengan kepercayaan, pegangan dan tanggapan. Dan digabungkan tiga-tiga itu sekali. Jangan Islam itu tasawuf lalu kita pisahkan diri daripada tauhid. Guru teman dia tu kadang-kadang serentak dalam masa satu tempat, dalam masa satu ketika. Dia ada di Sotomo, dia juga ada di Mekah. Dia ada di Sotomo, dia juga ada di Mekah. Betul Sotomo? Sotomo. Pongo Sotomo tak betul. Pongo. Bukan Pongo. Sotomo dalam masa sama itu dia ada di Mekah. Kita mengaji tauhid. Manusia itu berjirim, manusia itu berjisim. Kalau dia ada di dua tempat dalam masa satu masa, kita nak tanya, masa dia berada di dua tempat itu, dia berjirim ke berjisim ke apa? Sebab kita ada tauhid. Kita ada tauhid. Jadi kalau dia berjisim juga, jaga juga, bukanlah dia. Itu pasal. Jadi dengan sebab itulah kan kita gabungkan tiga-tiga tu bersepadu antara tauhid, tasawuf dan juga fiqh. Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan, di sinilah kita kena berhati-hati kalau orang mengambil jalan pintas, dia tak lalui pengajian dari bawah. Dia sebenarnya kosong dulu. Bila dapat satu yang baru, mula. Jadi ini pun kita rasa maknanya benda ni kadang-kadang berkembang, benda ni berkembang. Jadi kita tu kena kemaslah, sama-sama kita kemaskan diri kita, insya-Allah. Dalam nota 3532 itu sebagai selingan tentang bagaimana walahu man fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Dulu kita dah kata qanitun itu qunut, dan qunut maknanya taat. Jadi semua yang di langit, semua yang di bumi itu taat kepada Allah.
Kan Tuhan kata walahu aslama man fis samawati wal ard. Bagi Allah dah tunduk patuhnya apa juga yang ada di langit dan apa juga yang ada di bumi. Matahari masa bila nak timbul, masa bila nak tenggelam, ya tak? Bulan, bintang, semua alam ini ya, makhluk ciptaan Tuhan, bukan sahaja taat kepada Tuhan tetapi taat dengan penuh kesungguhan dan kemurnian. Dipanggil taat dengan penuh, maknanya zauq, minatnya taat itu. Macam kita puasa kan, kita puasa itu dengan minat, bukan kita keluh kesah, ya Allah bila ada orang kira kita marah, jangan kira, kata kamu lambat, kata dia ni, dia kata apalah tak kena kira. Nabi suruh kira 21, 23, 25. Nabi suruh kira awalul rahmah wa awsatuhu maghfirah. Walaupun yang dia gelisah dengan puasa, tak sakit, yo ni dia kata ni. Orang yang dapat rasa minat dan rasa sungguh dan murni dengan ibadah kepada Allah, dia tak ada keluh kesah. Dia seronok mendamping, dia seronok mendera diri, menyeksa diri untuk mencari redha Allah. Jadi di sini dikata taat dengan penuh kesungguhan dan kemurnian. Ya Allah, aku ni sebenarnya taat tu taat, tapi tak sepenuhnya taat kepadamu ya Allah. Banyak lagi keluh kesahnya, sembahyang banyak ngeluh, puasa banyak ngeluh, tutup aurat banyak ngeluh. Jangan dipijau, tahu nak apa memang kan. Contoh kan, jadi banyak ngeluh. Jadi tak ada kemurnian dalam ketaatan. Ya tak ada kemurnian. Jadi kita tu nak cari yang begitu, yang murni itu. Ya tak, kita rasa seronok taat, zauq itu datang. Zauq itu datang. Ya, iaitu ianya berbangga, rasa mulia, izzah dengan Islam, izzah dengan mentaati Allah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya tak, mereka berdoa kepada Allah, mereka sembahyang itu dalam keadaan khauf, takut kepada Allah, tama'an, tamak akan makna ganjaran Allah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya tak, jadi rasa bangga di sini bukanlah maknanya takabur, tidak, tapi rasa gembira, bersyukur, jadi terpilih menjadi hamba Allah, ya, mendapat kedudukan istimewa berkhidmat kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menjadikan aku sebagai ahsani taqwim. Aku bukanlah gunung, aku bukanlah daun, tapi aku adalah yang dikatakan ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Aku adalah maknanya hamba-Mu, ya, yang ingin berkhidmat kepadamu ya Allah. Jadi tuan-tuan, kita kalau faham begitu, kita tak ngesahkan orang. Contoh gini, contoh royong kan. Tengok orang gotong royong, dia tengok ramai orang, letak ada orang halal, kata 2-3 orang. Ini maknanya dia berkhidmat bukan kerana Allah, kerana orang. Al-Mu'afnya Ustaz Zahid, kalau seorang buat cara seorang, dia balik daripada ngajar tu datang ke musala, dia payah redam. Dia nyapunya, dia ngemoknya pukul 11 malam, pukul 12 malam. Esok gerak-gerak, ya tak, untuk bangun tahajud dah tak ada dia. Malam tu dia nyuci lagi lokal dia nolong. Dia seorang buat cara seorang, bukan kerana orang, buat kerja bukan kerana orang, dia buat kerja kerana Allah. Khadam kepada Allah, berkhidmat kepada Allah. Jadi kita pun itu kadang bila berorganisasi macam-macam dalam organisasi ni, ya tak, sekarang pun menyimpan kira-kira lebih handal daripada benda-hari pun ada. Kan? Bisa contoh kan? Kadang-kadang setiap dia tak apa setiap ni dah. Contoh kan? Namanya setiap. Ya tak? Tapi tak apa setiap kan? Contoh bukan sini dah. Dalam agam organisasi ni macam-macam. Tapi kita fikirkan kita berkhidmat kerana Allah dah. Ya tak? Ragam presiden dengan ragam, naik presiden dengan ragam, macam-macam. Ya tak? Tapi kita fikirkan kita itu berkhidmat kepada Tuhan. Kita tu berfikirkan khidmat pada Tuhan. Memang banyak yang kurang. Tak usah kita kata nampak kurang orang je. Kena kita tengok kurang kita pun apa. Ya tak? Kurang kita pun ada. Kita tak perasan. Ya tak? Kita tak perasan. Jadi sebenarnya di situlah kita fikirkan kita ini berkhidmat kepada Allah, taat kepada Dia. Apa yang dia suruh buat?
nakkan semangat Khalid bin Walid tu macam mana? Turun daripada general kepada private tu macam mana? Bukan senang dah. Semua orang tak jadi calon pun mula dah. Metal dah. Suruhnya keluar dah. Suruhnya keluar. Tak boleh pakai bangunan aku ni katanya dah. Tu kau sini pun tempat lain dah. Jadi maknanya di situ kata dia Khalid, Khalid kata aku berperang bukan kerana Umar Al-Khattab Amir Mukminin, bukan. Aku berperang kerana Tuhannya si Umar. Oleh kerana itu kalau aku jadi prefek pun tetap aku berperang kerana Tuhan si Umar, bukan kerana Umar. Kalau kerana Umar, memang kecil hati dah. Turun daripada maknanya general, turun ke perangkat prajurit biasa, gantikan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan Qadisiyah dan sebagainya. Tapi Khalid ni jiwa besar sebab dia nak berkhidmat untuk Allah, bukan untuk Amirul Mukminin Umar, bukan. Jadi tak apalah saya di bawah pun, tak apa. Yang penting saya berperang untuk Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan, nak dapat Khalid macam jiwa macam Khalid ni bukan senang. Rasa kalau kita tak mau Khalid dikumpul tentera buat pemberontakan lawan Umar Al-Khattab, kan? Kenapa? Sampai hati dia. Kalau track rekodnya bagaimana menang di sini di sana, tiba-tiba dia jatuhkannya, awak tengah-tengah nak hadap perang ni tak ada. Khalid tak buat perang yang begitu tak? Dia redha dengan kata Tuhan. Kalau dia bukan berperang kerana Umar, katanya aku berperang kerana Tuhannya si Umar, di situlah bukan senang. Baca sebut tu senang, tapi nak buat tu sebab kita ni susah sikit. Sebab kita ni orang Melayu, kita gemuk merajuk, lari. Udah merajuk, lari dah tu. Kehutan berlukoyok. Udah hutan berlukoyok dah tu. Hati yang patah, air mana bila nak sembuh. Mengkalau sembuh kan ku kenang juga. Ini bayar ni. Bukan sembuh mudah nak kenang ni juga. I can forgive but I will not forget, katanya dah. Oh Allah, kalau dah forgive, forget dah. Tak, forgive and forget. Dah terlalu ingat tujuh keturunan, katanya dah. Ini yang jadi lambat sikit. Awak anak tu kasar tapi tak ada merajuk, tak ada lipat. Kasar jangan kira dah, dia cekak je. Dia cekak ni kawan saya tu depan mata. Awak rasa macam mana kau berdamur orang ni. Tombok dia anak ni baru teringat orang punya anak ni akan benda marah ni kalau kita urut janggutnya. Kita pun sallallahu alaihi Nabi, sallallahu alaihi Nabi, sallallahu. Dia letak balik, letak dia peluk ni kawan saya tu. Switch dia di situ punya rumahnya. Switch dia di situ. Sebab dia janggut, boleh dia diurut. Bila tak dia janggut, tak pernah diurut dia dah. Dia peluk balik. Ingat ni kawan saya tu namanya Abdul Razak. Dia dah kawan Razak Mukhtar duduk di Damansar. Apa sekarang tak ada. Tapi kadang-kadang keluar namanya dalam maknanya kita keluaran apa nama tu ISIS tu, tengok ada dia sebagian daripada maknanya orang yang kru terlibat. Jadi maknanya begitulah Arab ni tadi walaupun kasar tapi dia tak ada nak merajuk, tak ada nak bawa diri kita ni sekarang lembut lepek kata mereka lembut tapi dah merajuk sini detik buatnya itu yang payah nak dipujuk qasidah rafidah tak maksudnya jadi cerita maka kita tidak melakukan perbuatan yang sama. Kalau langit, bukit, bukau, matahari, bulan boleh tunduk kepada Allah, ngapa kita tak mau tunduk? Itu soalan. Ini soalan kerohanian ni tuan. Ini soalan kerohanian. Tak? Kalau langit, bukit, bukau itu mau tunduk kepada Allah, ngapa kita tak mau? Dia kata di situ mengapa kita ini tidak melakukan perbuatan yang sama, tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala itu? Itu soalan. Sikap itu adalah sebahagian daripada kejadian asal kita. Maknanya kalau hati kita tak mau tunduk kepada Allah, sedangkan kejadian kita tunduk kepada Allah, kan kejadian kita kan tunduk kepada kita. Bila ngantuk, bila sakit, bila lapar, itu kan tunduk pada ketentuan Allah kejadian kita itu.
bila jaga, itu semua adalah tunduk kepada ketentuan Allah. Tiba-tiba hati kita tak mau tunduk pula dah. Jasad kita, fizikal kita mau tunduk. Tiba-tiba spiritual kita tak mau tunduk. Jadi timbullah pertembungan di antara spiritual dengan fizikal. Timbullah pertembungan di antara dalaman kita, kerohanian kita dengan luaran kita. Bertembung di situ, konflik berlaku. Bila konflik itu berlaku, itu yang menyebabkan lahirnya yang kita sebut sebagai split personality. Maknanya jasadnya tunduk kepada Allah, hatinya tak mau tunduk. Kacau. Itu yang jadi kacau. Manusia itu jadi kacau, jadi rosak tu pasal itulah. Ya, dia punya jasadnya tunduk kepada Allah, sistem Allah Ta'ala, tiba-tiba hatinya tak mau tunduk. Ya, padahalnya asal kita itu belum rosak sifatnya fitrat Allah allati fataran nasa alaiha. Fitrah, kejadian yang Allah Ta'ala telah fitrahkan, allati fataran nas, yang Allah Ta'ala telah fitrahkan manusia alaiha, atasnya, iaitu tunduk kepada Allah. Dan hendaklah kita bersifat sebagaimana yang dituntut oleh fitrah itu. Jadi sekarang ni yang kita berpuasa ni sebenarnya nak kembali kepada fitrah tu kan. Idul Fitri itu yang kita berpuasa tu nak kembali kepada fitrah itu. Ya, fitrah itu tunduk dan patuh. Jadi kita yang boleh tunduk patuh dalam masa kita berpuasa. Siang dia tak makan minum kerana tunduk kepada Allah. Malamnya tarawih, tidak berehat, bahkan sembahyang. Itu nak kembali kepada fitrah itu. Tunduk patuh kepada Allah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sekalian makhluk dengan kejadian mereka sendiri. Ya, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Itu nota kaki bagi di ayat 26. Berikutnya lah ayat 27. Wallahu a'lam.